أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وخليله. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahu azim. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang berusaha, yang saya hormati, sahabat baik saya dan merupakan guru saya juga, ya. Tak lain tak bukan, tak dua tak tiga, mirip-mirip macam penyanyi Nasir Wahab suatu ketika. Ya. Tak dia makan usia, begitu. Tak lain tak bukan Dr. Muhammad Suhaimi Ta'an, ya. Sihat tuan? Alhamdulillah. Kalau tengok daripada tepi tu mungkin orang minta autograf tuan. Ya, barisan urus dia unit Hal Ehwal Islam dan Masjid Universiti Malaysia Sabah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, Ustaz minta maaf banyak-banyak, rupa-rupanya bertambung program hari ini. Hari ini ada satu majlis pertunangan. Nak kata anak menteri pun tidak jugalah, tapi dibuat di Hotel Shangri-La Tanjung Aru. Jadi temanya warna pink. Minta maaf tuan-tuan, jarang Ustaz pakai warna pink, tapi kita pakai untuk tema tu kan. Jadi walaupun pertunangan tu ialah kan belum lagi berkahwin, tapi di antara hantaran 7 lawan 9 tu, salah satunya 2 jongkong emas. Dan hadiah yang kedua tu, hantaran kedua tu iPad original Apple. Oi, sempat anak saudara saya tengok, dia kata, "Pakcik, sekarang ni sekilo emas berapa harga?" Ni dia 2 jongkong. Itu baru bertunang tuan-tuan. Jadi belum, mungkin kelongsongnya saja kita pun tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, ini tanda-tanda ya, pertunangan. Mudah-mudahan kita doakan kepada pasangan ya, mereka berdua sehingga kekal ke akhir usia insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, ya, sewaktu saya cuba mendownload YouTube tadi itu, saya tengok sekumpulan semut yang bekerja bersungguh-sungguh menjadi inspirasi kepada kita. Ya, sekumpulan semut ini tuan-tuan, dia kerja dia apa? Dia membawa ada daun hijau daripada jauh berbatu. Dia nak hantar ke rumah, nak buat rumah dia. Bila dia nak buat rumah, lalu sebatang titi itu patah. Bila patah, mereka bekerjasama, akhirnya mereka naik satu layang-layang yang terbang sampai berjaya juga. Bila berjaya jatuh, macam-macam lah dia punya kesan dia tu. Akhirnya dia berjaya juga sampai untuk menuju dia punya destinasi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kepada kita tentang pelbagai jenis binatang. Dan semua ini tidak lain tidak bukan kepada mereka di penghujung ayat yang disebut sebagai ulul albab, iaitu yang mereka yang membaca dan berfikir tentang kebesaran Allah. Ramai umat Islam yang boleh baca Al-Quran, tetapi kurang, tidak ramai umat Islam yang berfikir, bahkan menakluki kandungan Al-Quran itu tuan-tuan. Di dalam Al-Quran disebut tentang pelbagai jenis binatang. Salah satunya apa tuan-tuan? Yang baru ni kita sambut ya, tahun gajah. Ada juga disebut surah Al-Fil, surah gajah. Kenapa binatang ini juga disebut dalam Al-Quran? Disebut juga apa lagi binatang dalam Al-Quran? Al-Kalb, anjing.
Yang kadang-kadang bagi kita kutak ini suatu binatang yang jijik, yang teruk. Tetapi ingat tak kita tentang peristiwa Ashabul Kahfi, Qitmir yang disebut itu tuan-tuan, juga disebut di antara binatang yang lebih mulia daripada manusia. Walaupun dia binatang yang haram tuan-tuan, tapi certain time, kadang-kadang bila mana kita gunakan anjing yang haram ini untuk berburu, binatang yang benda yang dia makan tu halal bagi kita. Yang dia berburu tu, yang dia gigit tu, contohnya burung yang dia gigit, burung tu halal bagi kita tuan-tuan, walaupun gigitannya itu. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam, supaya umat Islam lihat jauh, bukan hanya kepada benda binatang yang haram, tetapi hasil intipati yang kita nak dapat di penghujung kita nanti. Begitu juga dengan semut. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang kelebihan semut. Tapi ramai, ada seorang sahabat, bila mana dia digigit semut, dia kata, aku akan bakar seluruh busut ini, dia kata. Jawab Nabi SAW, adakah kamu kerana seekor semut kamu nak bakar keseluruhannya? Sedangkan mereka ini adalah sentiasa makhluk Allah yang sentiasa mengucap syukur dan tasbih kepada Allah. Sebab dengan seekor semut yang gigit dia nak bakar semua sekali binatang tu. Sebab itu tuan-tuan, kita binatang tak boleh bakar. Kadang-kadang orang tanya pasal apa tak boleh bakar. Tak tahu, orang tua-tua kata tak boleh bakar. Puncanya begitu. Nabi sebut kepada kita, adakah sebab kerana seekor semut kau nak bakar semua umat makhluk Allah ataupun umat Nabi yang sentiasa mengucap syukur dan tasbih kepada kamu? Allahu Akbar. Tuan-tuan, mulia semut daripada kita tuan-tuan. Pernah ditanya seekor semut kepada Nabi Allah Sulaiman, yang Allah berikan kehebatan kepada dia untuk berdialog dengan binatang-binatang dan jin. Bertanya Nabi Allah Sulaiman kepada semut, wahai semut, berapa banyak makanan yang kamu perlukan untuk makan selama setahun? Jawab semut yang kecil ini, wahai Nabi Allah Sulaiman, sesungguhnya aku perlukan makan selama setahun ialah sebutir gandum, sebiji beras saja. Tuan-tuan, sebiji beras yang kita makan tu dia boleh makan setahun. Tuan-tuan bayangkan betapa banyaknya bazir anak-anak kita makan. Kadang-kadang kita makan di pinggan. Bukan takat ni, saya rasa 10 tahun semut makan pun tak habis lagi, hasil daripada baziran yang kita makan. Kita jarang didik anak-anak kita tentang kesempurnaan bab makan. Bab cari duit kita mungkin paksa, kerja sungguh-sungguh, esok besar boleh dapat duit banyak. Tapi bab-bab keberkatan, bab-bab soal tu kita jarang sentuh. Tuan-tuan, bila ditanya begitu, jawab semut, dia kata aku perlukan makan sebutir beras selama setahun. Jadi tanpa melengahkan masa, Nabi Allah Sulaiman ambil semut tadi, masukkan dalam botol, ambil beras gandum, masuk, dia tutup botol tu. Kata Nabi Allah Sulaiman, wahai semut, sesungguhnya aku nak tengok kau boleh hidup ke tidak. Aku nak buka botol ni tahun depan. Sebab hang kata sebutir gandum untuk setahun, sekarang kau masuk sini, tahun depan baru aku nak buka. Bila tahun depan dibuka, Nabi Allah Sulaiman berbuka botol, tuang semut. Bila semut tu bila dituang, semut tu keluar, hidup, masih hidup. Dan jatuh juga bersamanya separuh butir gandum. Sebelah je separuh. Nabi Allah Sulaiman terkejut. Pasal apa pula masih ada separuh lagi? Jadi semut tu tengok dengar. Apa semut tu jawab kepada Nabi Allah Sulaiman? Dia kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, dia kata, memang betul, kalaulah aku tidak dikurung oleh engkau, aku makan sebutir gandum selama setahun. Itu waktu tak kurung, waktu tak ada apa-apa kurungan, waktu tak darurat. Aku memang makan sebutir gandum setahun. Tapi bila mana aku dikurung oleh engkau, aku kena bertawakal kepada Allah, kata semut. Sebab bila janji dengan manusia, manusia ni pandai lupa. Sebab insan kata dasarnya nasian artinya lupa. Aku takut kau lupa nak buka tahun ini, kau buka tahun depan, tahun satu lagi. Allahu Akbar. Semut ni dia perli Nabi kan, dia kata apa? Dia kata aku takut sebab janji dengan manusia ni bukan janji tepat ini, janji pandai lupa. Jadi dia mungkin kalau kau tak buka tahun ni, kau buka tahun depan pun aku masih hidup. Jadi sebab itulah aku makan sikit.
Bila mana kau buka tahun ni, aku masih boleh hidup, aku masih lagi boleh menunjukkan kesyukuran itu kepada Allah. Allahu Akbar. Ini jawapan seekor semut. Dia kata apa? Inilah bukti tawakal aku kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, di dalam bekerja, kadang-kadang kita lari, kadang-kadang kita lupa sifat tawakal kepada Allah. Sebab itulah kerja kita makin hari bukan mungkin membawa kebahagiaan, tapi makin membawa bebanan demi bebanan, rumutan demi rumutan, kerana keikhlasan kita kepada Allah tidak menjelmakan kerja buat kita, tindak tanduk kita itu sebagai ibadah, tapi hanyalah untuk habuan keduniawi semata-mata. Ni anak siapa bising ni? Baik tuan-tuan, boleh kita mula tuan-tuan. Saya segan dengan Dr. Muhammad Suhaimi ni, kan? Dia tok guru saya, tapi tak apa, diberikan keizinan, ya. Insya-Allah. Baik. Kepentingan pentingkah kerja kita sebagai ibadah ni, ataupun sekadar kita untuk buat majlis di promenade ni saja, ya. Ini kira excellent ni. Pegawai masjid yang buat dia memang tiap-tiap tahun di sini ke? Oh tidak. First time tempat yang bagus. Ya. Yang pertama tuan-tuan, kepentingan kita kena tahu kerja kita ni ibadah ke tidak, mengukuhkan kefahaman semua kerja buat kita sebagai ibadah. Tak perlu saya jelaskan kepada tuan-tuan, ibadah terbahagi kepada dua. Yang pertama ibadah umum, yang kedua ibadah khusus. Ibadah khusus apa dia? Ibadah yang kita sembahyang tu lah, puasa, zakat, haji. Ada orang dalam masjidnya dia kata kita ibadah, di luar keluar masjid tu tinggal sudah, gantung sudah ibadahnya. Oh tidak tuan-tuan, semua kerja buat kita juga dikira sebagai ibadah, sebab dikira termasuk dalam ibadah umum. Yang kedua, nak menghindari kesan negatif dan salah anggap terhadap kerja. Ini sangat penting tuan-tuan. Kalau kita fokus demi fokus sungguh-sungguh tuan-tuan, Allahu Akbar, kita pasti menjadi peserta ataupun pekerja yang cemerlang setiap tahun. Ni menghindari kesan negatif, maksudnya positif saja. Allahu Akbar. Ada seorang jemaah di masjid, dia tanya Ustaz, kadang-kadang saya dengar Ustaz Zahid Idrus sebut doa orang mukmin tu sebagai senjata. Tapi Ustaz, saya doa saya ni macam senjata, bukan senjata lah. Kalau tajam, tak tajam lah doa saya ni Ustaz. Saya ada doa hari-hari Ustaz supaya naik pangkat. Yang saya dapat, saya stres. Saya duduk, orang lain naik pangkat, orang tu naik pangkat, orang ni. Yang saya dapat apa Ustaz? Ustaz tahu yang saya dapat? Main nak tunjuk. Tu saya nampak file tu, bawah meja, atas meja, bertimbun-timbun tak selesai. Ini tugas tahun lepas Ustaz. Saya kena cover semua orang lain naik pangkat, pindah, transfer. Saya masih kekal ni. Saya rasa doa saya ni macam adakah doa orang mukmin ni semuanya adalah senjata? Saya kata dengan dia, sabar bang. Sebenarnya itulah kenaikan pangkat kita. Apa Ustaz? Tu folio-folio yang banyak tu. Sebenarnya Allah berikan kerja yang banyak itu, bila mana kita bersyukur, kita buat dengan sebaik mungkin, barulah berjaya orang nak bagi naik pangkat. Itu adalah batu asas dan loncatan untuk mencapai redha Allah. Kalau orang bagilah, ada lagi kerja yang tak siap, semua kawan-kawan bagi minta. Semua dia yang terang. Mungkin sekali dua, tapi lama-lama dia kata, insya-Allah saya cuba lah Ustaz, saya nak buat kerja ni. Kalau dia buat yang terbaik, tak sampai 6 bulan, tiba-tiba dia call, Ustaz, ada free ke Ustaz? Kita pergi Anjung Senja. Lain macam ni. Kenapa? Saya dapat transfer sudah Ustaz ke KL. Subhanallah. Folio yang banyak tu semua beres dah Ustaz. Semua saya dah buat kerja yang terbaik. Jadi mungkin penilaian bos saya pada benda tu, dan saya dapat transfer sudah. Saya kata tengok keikhlasan kita. Bila banyak mengungut kita, kadang-kadang kita banyak kesan negatif kepada hidup kita. Yang ketiga tuan-tuan, penerapan nilai-nilai Islam dalam etika bekerja. Saya pernah memantau sebuah sekolah. Bila saya sampai sebuah sekolah, guru besarnya tak ada. Yang ada kerani. Kerani ni macam guru besar. Cikgu pun takut dengan dia.
Ada cikgu lelaki pun takut. Dia kerani tapi dia macam guru besar. Kau jangan ampai-ampai fail kau di sini ya. Angkat. Oh, padahal dia penolong kanan. Yang tegur dia kerani saja. Oh, baik. Oi, kerani itu lebih hebat daripada ni. Oh, hebat kerani. Ya. Ya, kerani lebih hebat daripada ni. Walaupun duduk begitu, sebab dia senior, saya duduk sembang, dia kata, Ustaz, cikgu tunggu dulu di kerusi tu, nanti guru besar sampai. Waktu duduk tunggu tu, saya duduk tengok kelaku dan perangai dia ni, tuan-tuan. Bila saya tengok, dia ni ada bawa dua nasi lemak. Bila dia makan nasi lemak dia, tuan-tuan, dia takut terkena file-file dia apa semua yang atas meja tu. Dia buka mesin photostat. Buka mesin photostat, tarik kertas lapik 5-6 lai dia lapik. Dia makan nasi lemak dia, supaya nasi lemak yang makan tu, kalau jatuh sisa-sisa tu, makanan setahun semut tu yang jatuh biji 2 tu, tak jatuh kena file, jatuh kena kertas A4 tu. Saya duduk tengok dia makan. Dia kata, Ustaz makan sekejap lah, minta maaf Ustaz beli 2 je. Saya kata, tak apalah, makan. Dah lah tak teruk makan. Bila dia makan selesai semua, dia ramai kata perok semua, dia ramai, dia buang tuan sampah. Saya duduk tengok panggil. Saya tanya, Kak, hari-hari kau makan nasi lemak ni? Allah Ustaz, Kak ni dah 13 tahun dah di sekolah ni, kata. Inilah hari-hari yang Kak makan. Allahu Akbar. Hari-hari kau lapik. Hari-hari lapik. Tuan-tuan, adakah kertas dalam mesin photostat tu dicipta untuk lapik dia, tuan-tuan? Mana integriti dia seorang kan? Haram bagi kita ambil kertas walaupun selai yang belum digunakan itu untuk lapik nasi lemak dia, tuan-tuan. Kalau satu hari 6 lai, tuan-tuan, seminggu 6 kali 5 dah 30 lai. Sebulan darab dengan 4, 30 darab 4, 120 lai. Habis dah satu rim tu, tuan-tuan. Kalau setahun ni 13 tahun duk makan nasi lemak, tuan-tuan bayang, boleh musnah. Ya, bayangkan betapa keadilan, integriti. Tuan-tuan, please, kalau beginilah kita buat kerja, tuan-tuan, jangan harap keberkatan pada duit gaji kita walaupun banyak. Tak ada, tuan-tuan. Sebab apa? Kita kerja tak ingat Allah Ta'ala. Nilai-nilai Islam dan etika bekerja kita tidak terapkan dalam kehidupan kita. Yang keempatnya, tuan-tuan, Islam agama yang sempurna dan menyeluruh. Inilah kaitan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita ada kiri dan kanan, Raqib dan Atid, ya, yang menulis kebaikan dan keburukan kita. Sebab apa kita nak buat benda-benda yang tak sempurna, kita malu kepada Allah, malu kepada malaikat. Ya, ada orang minta maaf, hari tu ustaz ceramah di kerja sebagai ibadah juga di office ustaz. Orang kata, nak kata dekat aku ke? Bukan ustaz, bukan nak kata dengan orang. Ada orang ni, paskat dia minta tolong orang lain paskat. Dia mari lambat. Kami tidak buat tu. Saya tak kata pun. Ini bukan masjid lain. Ya, dia balik pun awal. Orang lain tolong paskat, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau sekali-sekala tak apa. Ya, tapi dia menjadi rutin kehidupan dia. Dan dia dinaiki pangkat, tuan-tuan. Kalaulah kerja 8 jam itu bekerja kerana Allah, darab dengan gaji dia 8 jam tu, katakan apa, satu hari 200, bahagi 200, 8 bahagi 200, berapa dia dapat? Kalau 3 jam satu hari dia tak bekerja, tolak duit tu. Tuan-tuan, tapi orang tak buat macam tu. Orang tak nampak. Itu kadang-kadang kita balik-balik kereta rosak, balik-balik handphone hilang, balik-balik handphone rosak. Ada aja ya benda-benda yang boleh kita ni hasil daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh kita teruskan, tuan-tuan? Ya, baik. Anak ustaz pun bagus. Baik, konsep bekerja dalam Islam. Bekerja adalah satu kewajipan dalam Islam. Mencari kerja yang halal itu adalah fardu selepas fardu. Halal ni penting. Tuan-tuan, tak boleh kerja benda yang haram, betul tak? Dia kira semua pemerah, pengangkat,
anggurnya, apa semua tu. Saya tak kerja kilang kasbah, saya driver saja Ustaz. Driver pun haram juga Ustaz. Semuanya dia ada berkaitan. Saya bukan jual dadah Ustaz, saya ni turun bagi maklumat aja kalau nak beli di sana. Yang tu pun dikira juga benda yang halal. So kita kena jaga tuan-tuan. Yang kedua, kerja dalam Islam adalah kerja yang halal dan mendatangkan kebaikan kepada individu dan masyarakat sekitarnya. Maaf, baik. Kalau kerja tidak mendatangkan kebaikan, tuan-tuan jangan kerja. Kerja apa atas muka bumi ni tak datangkan kebaikan? Ada orang kerja dia tarik kereta orang. Main lampu. Kan? Kerja dia tu halal ke haram tuan-tuan? Halal. Tapi dia kata Ustaz, yang saya dapat maki hamun orang. Pajak kejap-kejap palui lah. Dia tahan kereta orang marah tuan-tuan. Tapi kita kena tengok objektif kerja kita tu. Datangkan kebaikan ataupun datangkan kemarahan kepada orang. Dan yang ketiganya tuan-tuan, kerja yang halal ialah kerja yang tidak bercanggah dengan syarak. Itu yang lebih penting lagi. Sebab segala perbuatan kita ni akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan, kita pergi terus. Ini yang setiap minggu, setiap Jumaat selalu disebut ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku dan beribadat kepadaku. Penciptaan kita ni, kita dicipta, kita dilahirkan, ukhrijat linnas, dikeluarkan, ni tidak lain tidak bukan. Ini dia ni tuan-tuan, penghujungnya abid untuk beribadah, untuk menjadi abid, untuk mengibadah kepada aku. Kata Allah. Dia bukan kata saya, kata Allah. Kita dilahirkan apa saja. Dunia ni hanyalah persinggahan untuk cari bekalan untuk hari akhirat. Sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita fokus. Ada orang tak tahu Ustaz apa arti ibadah. Saya bukan faham. Saya belajar di luar negara Ustaz, di Amerika. Jadi ibadah ni ambil pada perkataan Arab. Ibadah artinya apa? Taat dan patuh kepada suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ibadah, seperti mana yang tuan-tuan pun tahu, salat, puasa, zikir, zakat. Ada baru ni dalam tazkirah Jumaat saya tu, orang tanya, Ustaz, pendapatan kerja kita perlu keluarkan pendapatan ke? Perlu zakat ke? Saya kata perlu zakat. Tapi saya selalu derma dengan orang Ustaz dalam tabung masjid saya rumah. Derma tu lain, zakat ni lain. Zakat pendapatan kita hari-hari tu. Kalau pendapatan kita RM5,000 tuan-tuan, tolak dengan anak, tolak dengan rumah, baru RM22.50 sebulan. Itu pendapatan RM5,000. Zakat pendapatan yang perlu kita keluarkan. Tuan-tuan boleh cek. Ini penting tuan-tuan. Yang ketiga, memberi nafkah wajib kepada suami, bapa, penjaga. Namanya suami kena bagi nafkah zahir dan batin kepada isteri, kepada anak-anak. Ini penting. Sebab itu kita kena kerja. Tak boleh ulat dalam batu pun boleh hidup. Takkan kita duduk tak boleh. Tak boleh. Balik-balik duduk tengok dinding. Tuan-tuan tahu kan tengok dinding? Petang-petang tengok dinding. Tengok dinding tu, tengok nombor ekor. Dia tenung nombor. Ada tengok dinding tu pakai kopiah gitu. Pusing kepala. Saya kata, bang, Allah, mak ustaz buat apa di sini? Saya pun tengok juga. Ni nombor saya naik ni. Ni nombor kereta ustaz ke? Tengok serupa tuan-tuan. Nombor kereta saya 3779. Duk ada di panjang tau. Dia kata, kenapa ustaz tak beritahu saya? Allahu Akbar. Ini. Hadir Rasulullah SAW. Barang siapa bekerja untuk anak dan isterinya melalui jalan yang halal,
maka bagi mereka pahala yang besar seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Kita bekerja untuk Allah, untuk anak, untuk isteri, bukan untuk nak pergi buat maksiat, tidak, untuk Allah, untuk anak, untuk membesarkan, didik mereka dengan agama. Tuan-tuan, itulah jihad yang paling besar, tuan-tuan. Kadang-kadang ya, kadang-kadang konsep jihad ni pun kena faham. Isteri pun kena faham, suami pun kena faham. Ya, kadang-kadang isteri bekerja, suami lipat kain di rumah. Boleh. Boleh juga, boleh. Ada setengah tu hari tu ni di radio Farah Fauzana duduk sembang, dia kata tu. Yang apa nama panggilan hangit hangus tu kan. Dia kata ada seorang isteri ni dia telefon Hot FM, dia kata suami saya ni saya rasa suami terbaik di dunia. Oh, Farah Fauzana tanya, pasal apa? Suami saya ni kalau dia balik, dia tengok rumah tak kemas, dia kemas dulu rumah. Kalau dia tengok pinggan masih tak berbasuh, dia akan basuh semua. Kalau dia tengok kain baju tak basuh, dia akan masuk dalam mesin, dia basuh, dia tunggu hingga kering, betul dia sidai satu-satu. Barulah dia tidur. Ini suami saya. Lepas tu, para Fauzana tanya, suami awak lipat kain tak? Lipat kain. Dia lipat cantik sama, bucunya 90 darjah. Subhanallah. Para Fauzana tanya lagi, Kak, waktu suami lipat kain tu dia duduk bersila ke bersimpuh? Dia kata duduk bersimpuh. Patutlah. Suami dia lipat kain duduk bersimpuh. Jadi patutlah rajin Kak kukuk silap jantina, dia kata. Ni gurau, cerita gurau ya, kalau lipat kain bersimpuh tu lain macam ya. Comel kalau kita tengok ya, kalau orang lelaki sifat bersimpuh tu kan. Ini kena hati-hati ya. Takut. Ini di KK ni malam-malam tuan-tuan jangan jalan. Doktor jangan duk jalan petang-petang di city kan, city tel tu. Dia panggil, dia tangkap, kena colek kita nanti. Hati-hati. Kan. Dia marah tu tuan-tuan. Ya, balik-balik kalau kita jumpa dia, babi. Ya Allah, sebut babi pun. Ini bukan perempuan, ini jantan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada kerja amanah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Kata Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kita an tu'addul amanati ila ahliha. Untuk apa? Menunaikan amanah-amanah kita kepada ahli-ahli kita. Siapa ahli kita, tuan-tuan? Isteri kita, anak kita, jiran kita, negara kita, semua tu ahli-ahli kita. Kena buat dengan amanah. Wa iza hakamtum bainan nas, apabila kamu menghukum mereka tu, mengadili mereka tu, an tahkumu bil adl. Kenalah kita buat dengan penuh keadilan. Ada seorang bapa, ada dua orang anak lelaki. Satu anak lelaki umur 8 tahun, satu anak lelaki umur 4 tahun. 4 dengan 8. Ni bapa yang adil ni, jangan persoalkan saya. Demi keadilan saya nak beli kupiah untuk mereka untuk hari raya ni, semuanya saiz 20. Sebab adil, dua-dua kena 20. Hak 8 tahun pun 20, hak 4 tahun pun 20 saiz. Baru saya adil. Saya kata itu bukan adil, itu bahlul. Mana mungkin yang 8 tahun ngam lah songkok dia, yang 4 tahun mata pun tak nampak tu. Dia jadi upin ipin nanti. Itu bukan adil, itu tidak bijak. Gitu tu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab atas apa yang mereka pimpinkan. Itu kena ingat. Ya, anak kita tak makan, siapa nak berdosa? Suami, bapak dulu. Anak tak semayang, siapa? Bapak dulu. Anak, semuanya. Ya, responden yang terbaru atas 100 pelajar perempuan tingkatan 5 di KK ni. Ya, baru ni kita buat sekolah menengah responden 100 pelajar perempuan.
Berapa orang yang pagi ni semayang subuh? Cuba angkat tangan. Dalam 100 pelajar perempuan yang datang tu, 8 orang saja yang angkat tangan semayang subuh. Yang lain kenapa tak semayang? Dia kata uzur. Uzur. Datang bulan. Yang lain sebahagiannya lagi, sebahagian besar kata, minta maaf Ustaz, kami tak semayang sebab ibu dan ayah kami pun tak semayang Ustaz. Allahu Akbar. Ini kata kajian Dr. Fadilah Kamsah, itu 80% orang Melayu tak semayang. Allahu Akbar. Macam mana nak capai kejayaan? Ya. Tajuk seterusnya tuan-tuan, kerja jangan sampai lupa Allah. Ini selalu berlaku kepada kita. Bukan tuan-tuan, saya pun cakap saya takut tuan-tuan. Sebab kita kata kita tak buat takut. Kerja jangan sampai lupa kepada Allah. Ada orang kerja, dia stres kerja, bila dia gagal dalam kerja, dia bunuh diri tuan-tuan. Dia buat, dia ingat dia terbaik, dia ingat dia excellent. Dia buat tak berjaya, buat tak berjaya. Akhirnya bunuh diri tuan-tuan. Ini orang kafir. Tapi kita ingat, kita bekerja kerana Allah. Jangan sampai lupa Allah. Allah sebut kepada kita dalam surah Jumaat, ya. Ustaz Azali betul ya, surah Jumaat kan. Ya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa zkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kemudian setelah selesai semayang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan-urusan ataupun kerja-kerja kita, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak. Kenapa diulang banyak-banyak ni tuan-tuan? Wa zkurullaha katsira. Kenapa banyak-banyak? Ya, dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Kembali balik ke letak banyak, pandai lupa. Mula niat awal okey sudah, tapi lama-lama pandai lupa. So kita kena ingat selalu banyak supaya kita berjaya. Ya, ingat, ya, carilah apa yang kamu hajati daripada limpah kurnia Allah. Limpah kurnia Allah itu termasuk kurniaan Allah, pemberian Allah. Tuan-tuan ingat tak, nikmat yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ni ada 100. Ada 100 nikmat yang Allah Ta'ala sediakan. Satu daripada 100 tu diturunkan daripada zaman Nabi Adam sampailah kita hari ini. Umat Nabi Muhammad ni masih lagi berkongsi yang satu. 99 lagi Allah simpan untuk di akhirat nanti. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Satu nikmat itu pun dah dikongsi seluruhnya. Nak gambarnya Allah Ta'ala ni terlalu kaya, maha kaya. Satu nikmat tu kita kongsi, belum lagi nikmat-nikmat yang lain tuan-tuan. Sampailah ke hari ini nak gambar Allah Ta'ala ni maha kaya. Barulah kita, bila kita ingat Allah banyak-banyak, barulah kita jadi orang yang berjaya. Ada setengah orang bila dia kaya, dia rasa dia paling kaya. Tapi dia kena ingat, ada orang lagi paling kaya pada dia. Dia ada baru 2 jongkong emas. Kita ada berjongkong-jongkong. Bukan emas. Tuan-tuan, ya. Banyak lagi. Kita ada kaya, ada orang lebih kaya lagi. Tapi kaya jangan jadi kaya seperti Haji Bakir. Kaya yang banyak bersedekah seperti mana Umar Abdul Rahman bin Auf. Baik, seterusnya, taat kepada Allah, Rasul dan majikan. Ustaz, tak ada pun dalam ayat Quran tu sebut majikan. Ustaz ni pandai-pandai ni. Ya. Mana sebut majikan? Taat pada Allah ada, taat pada Rasul ada. Mana ada taat pada majikan? Ada orang tanya saya begitu. Cuba Ustaz baca tengok ayat Quran tu. Kita baca tengok. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Bukan majikan, wa ulil amri minkum. Saya kata dengan dia, ati'ullah ada Allah, ati'ur rasul ada rasul. Saya kata kalaulah disebut ati'u majikan, sedap kan situ bayar kita? Sedap kan? Tak sedap tuan-tuan, ya?
Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul la wa ulil, macam mana nak bawa ulil amri majikan ni, susah ni tuan-tuan. Siapa juga orang minum arak, dia kata, Ustaz, arak tu yang diharam tu bukan, tak ada sebut muntoku, tak ada dalam Quran. Ustaz pandai-pandai kata arak dia haram. Saya kata, kalau lah arak, muntoku, sebut apa semua ni, kan? Sebut dalam Quran kan susah, kan? Innamal khamru wal maisiru wal ansar. Macam mana ayat Quran tu? Innamal khamru wal kasbu wal, susah kan? Wal muntaku. Tak sedap langsung ayat Quran awak ni kata. Arak tu termasuklah yang muntaku awak minum. Jadi muntaku yang saya minum ni tak boleh. Tapi tak ada dalam Al-Quran. Memanglah tak ada, termasuk juga. Kalau dia masuk tak sedap, kan? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apa maksudnya tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, tuan-tuan? Maksudnya apa? Kan? Kita ni kena cek balik kerja buat kita hari-hari. Kenapa kerja buat kita tak pernah beres? Kenapa kerja kita tak pernah selesai? Unfinished business. Why? Sebab hubungan kita dengan Allah memang tak selesai. Kita kena selesai dulu hubungan kita dengan Allah, barulah Allah akan selesaikan kerja hubungan kita dengan manusia. Ada orang nak kalut nak selesai juga, sampai tak semayang, sampai tak apa. Jangan, tuan-tuan. Semalam satu perkara saya tengok, semalam ni saya bawa anak-anak, jarang juga saya pergi ke Suria, Sabah ni. Naik ke tingkat atas tu, rupa-rupanya di atas sana ada tempat main game. Ada tempat main game di sana. Saya tengok ada seorang pemuda ni, dahinya hitam dua ni. Hitam ni kira macam tanda sujud ni. Ada dua dah hitam pakai topi. Dia main game. Main Tekken 4 tu. Main lawan tu. Saya tengok ramai orang di keliling dia. Bila dia main tu, rupa-rupanya orang kanan ni dah bertukar, bersilih ganti dah. Dia masih lagi duk menang. Dia lawan dengan orang sebelah. Jari dia. Ustaz Razali dia tahu kot. Ustaz Razali tak ada, jangan ada sana kan. Dia main tu. Punyalah hebat. Cina pun golek kepala. Dahsyatnya punya dia main. Ya, saya tengok dia, saya kata, hebatnya dia ni main. Tapi dahi hitam. Jadi tak apalah, saya pun jomlah kita, saya kata Hidayat, jomlah kita betul pergi mayang. Pergi semayang maghrib, sampai turun-turun lift tu ngam-ngam orang azan nak semayang maghrib. Itu waktu beruduk tu tiba-tiba dia datang nak beruduk di sebelah. Saya kata ni bukan dahi hitam tadi ke? Saya kata, ni bukan main game tadi ke? Hebat kamu main game ya. Semua kalah. Pasal apa berhenti? Sekarang masuk waktu semayang Ustaz kita. Semayang. Allah terdetik. Memang layaklah kau dahi kau hitam. Tuan-tuan. Hebat dia. Bukan senang. Ramai orang yang main game lupa semayang. Betul tak? Betul. Saya pernah semayang ada satu masjid. Saya tak mahu sebut masjid apa. Saya semayang, saya duduk di bilik tiang. Saya kata, kenapa lah tak komat-komat lagi ni? Dah dekat 20 minit dengan kenapa tak komat-komat lagi? Saya tengok mana Bilal. Rupanya Bilal tu duduk sengit pergi balik. Duduk zikir ke? Saya pun pergi dekat dia pelan-pelan. Nak suruh dia komat, pergi dekat dia pelan-pelan. Ingatkan zikir dia pergi balik tu. Agak-agak tuan-tuan dia buat apa? Angry Bird. Tuan-tuan tahu kat Angry Bird? Tak kena. Bukan dia zikir tu, tuan-tuan. Galaxy Note 2. Itu handphone. Pahala tu dia bunuh babi dalam tu. Saya kata, boy, seronok Angry Bird ni. Bila kita nak komat ni, cepat sikit. Dia kata, subhanallah, game ni melalaikan orang pandai. Jadi kawan-kawan kita kan. Dia tembak babi.
Tok Bila pun Angry Bird, Tok Imam pun Need for Speed. Dah habislah kita. Esok pakai tak semayang lah kita. Sebab orang main game ni lupa lah kan. Kerja untuk dunia dan akhirat. Ini kan. Yang disebut dalam Al-Quran. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Tengok kata Allah, dan tuntutlah dengan segera harta kekayaan yang dikurniakan Allah. Allah suruh kita malas ke? Allah suruh kita bekerja sungguh-sungguh, tuan-tuan. Suruh rajin. Suruh rajin, bukan suruh malas. Dia kata, malaslah kamu untuk kutip. Tak ada. Tuntutlah kamu harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu, akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Kerja di dunia ada kaitan ke dengan akhirat? Janganlah kau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu di diri dunia, dan berbuatlah baik kepada hamba-hamba Allah. Apa maksudnya? Sebahagian pendapatan kita, harta kita, ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan. Ya, ingat. Ya. Dengan pemberian dan nikmat yang berlimpah-limpah, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Apa maksudnya? Rosak apa? Pergi cabut handphone ke? Pergi cabut apa nama ni ke? Vandalism ke? Tidak. Harta benda kita tu kita laburkan pada perkara-perkara maksiat, juga merosakkan harta benda muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Baharul fasad fil ardi. Semuanya kerosakan di muka bumi ni hasil daripada tangan-tangan kita juga. Saya baru ni berceramah di pusat Serenti. Tengok semua Islam. Assalamualaikum. Udah ramai. Waalaikumsalam. Kata ramai rupanya Islam. Kita nak test je Islam ke tidak. Sebab kita bukan kenal orang pusat Serenti, semua lebih kurang sama. Tengok kita begitu kan. Kita bagi salam. Assalamualaikum. Semua jawab Waalaikumsalam. Rupanya Islam semuanya. Ya. Hai tuan-tuan. Baik, yang seterusnya. Yang keberapa ni? Kelima kan? Kerja bersungguh-sungguh. Kita kena target yang kita nak dapat yang terbaik. Target kita nak jadi excellent. Salahkah kita nak jadi pekerja yang cemerlang? Tidak, tuan-tuan. Itulah yang disuruh. Bayangkan kalaulah Nabi Muhammad SAW seorang yang pemalas. Nabi malas, agak-agak Islam sampai dengan kita ke tidak, tuan-tuan? Jangan mimpi. Orang Arab ni orang yang paling kasar dalam dunia. Tuan-tuan pergi tidur di Mesir tengok. Pergi tengok di Mesir, tengok orang Arab macam mana. Ganas, hatinya keras. Tambah lagi orang Iraq. Memang hati keras. Sayyidina Umar, tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal, dia nak apa? Dia nak anak laki ke anak perempuan? Laki. Nak laki, tiba-tiba isterinya lahir anak perempuan. Capai ni, naik kuda, kedeguk. Naik kuda, pergi ke tengah-tengah bukit, korek lubang. Sombat anak tu. Kerah hati dia, tuan-tuan. Anak tengah menangis, jijak sehingga diam. Diam anak tu, tuan-tuan. Dahsyatnya Sayyidina Umar Arab ni. Tapi hebat-hebatnya begitu pun, dahsyatnya begitu pun, kita disuruh oleh Allah Ta'ala. Tengok ni, tuan-tuan. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudqinahu. Bila kita buat kerja dengan bersungguh-sungguh. Wa'mal di dunia ka'annaka ta'aishu abada. Buatlah kerja dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kalaulah kita nak mati esok hari ni, kita nak enjoy lagi, kata tuan-tuan. Doktor kata, Ustaz Syahir, penyakit yang kamu hidap ni tak boleh lama dah. Paling lama pun kamu boleh hidup 6 bulan. Allah, tuan-tuan, saya tak mau buat apa dah. Kalau boleh nak hidup 6 bulan tu di Mekah je lah, tuan-tuan. Kita akan berlawan dengan penyakit. Kita je takut dah. 6 bulan je kita nak hidup. Allah, kita tak nak enjoy dah. Kita takut. Tapi kalaulah kita buat kerja dunia seolah-olah kita bukan nak makan esok, pagi makan pagi.
Nak hidup selama-lamanya. Nak hidup selamanya. So, kena kerja sungguh-sungguh. Simpan duit sungguh-sungguh. Ini kadar hutang rakyat Malaysia di tahap kritikal. Sebabnya, orang kerja kerani pun dah ada kad kredit. Nafsunya besar. Beli Proton Prebe, beli handphone harga-harga. Ada orang bukan di sini. Tapi kadar hutang banyak. Bila hutang, ada seorang pekerja ni, dia ada lebih 10 kad kredit. Kad kredit tu macam daun teruk. Nak mana satu bank, dia kawan tu pencabut cabut dia nak cabut kad kredit pun takut. Punya banyak kad kredit. Maksudnya orang banyak kad kredit ni bukan kaya. Dulu kaya, sekarang ni kaya. Sekarang ni banyak hutang. Tuan-tuan. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kita habis pukul berapa ni Ustaz? Salam. Kita ada sejam lagi. 10 minit lagi. Baik. Okey, baik tuan-tuan. Berlaku adil ni tuan-tuan. Ini yang selalu yang saya sebut tadilah tuan-tuan. Jangan jadilah tidak adil pada diri sendiri. Personality yang pertama saya tuan-tuan, kita kena handsome. Kenapa kena handsome? Kenapa kena cantik? Sebab kita tak dinamakan adil kalau kita tak mandi. Kita ni raja pada tangan kita, pada hati kita, pada tubuh badan kita. Kan? Namanya seorang yang berjaya, nama seorang yang Islam yang baik ni, kita kena adil. Adil pada diri sendiri. Kena bagi cantik, make up elok-elok. Kalau lah ustaz datang ceramah sini, tajuk kebersihan dalam iman ke apa, datang bulu hidung ustaz terkeluar begitu. Keluar bulu hidung. Dia punya suburnya kan. Agak-agak tuan-tuan kata Allah. Misai kedua. Dia ni kena ceramah ni. Tengok bulu hidung dia. Aku kalau kerinting aku tak boleh terima. Langsung. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Kita tak adil pada diri sendiri. Penampilan. Kita kena penampilan, first impression orang tengok kita. Namanya ustaz, namanya ustazah, namanya orang yang kena cantik. Ini datang tudung cantik dah, berlapis-lapis. Rimau putih, rimau kuning, rimau macam-macam jenis rimau. Sekali tengok taik mata kerah 3 hat-trick. Ya, Allah ni taik mata Allah. Tak jadi aku tak boleh. Muka lawa sekali bercakap berbau ustazah ni. Tudung labuh sampai ke lutut bila bercakap. Allah ustaz. Lalat pun jatuh ni. Pensan kita, ustazah ni tak kosok mulut, tak kosok gigi ke apa ni. Tengok dia, mah dia dengan gigi dah lebih kurang sama. Itu mah di tangan belum dijongkong-jongkong di rumah lagi. Ini tak tahu ini. Kita nak fokus pada kita lah kan. Sebab kita kadang-kadang ustaz. Kadang-kadang bila ustaz, Allah ustaz. Tengok pun Rasulullah pernah tegur seorang pemuda yang kusut masai. Rambutnya tulang caling, misai yang tak tentu hala, bajunya berkedut sangat apa semua. Rasulullah kata, tak payah lagi kamu ni, kamu balik uruskan diri dulu, mandi dulu, bagi semat, bagi elok, kau datang semula. Maksudnya apa? Haram bagi kita menampilkan keadaan kita yang macam tu. Tapi ada juga orang yang suka style kita, dia kata low profile. Kata-kata ustaz, baju ustaz ni berkedut tengah ni, low profile. Ustaz stokin, ustaz janganlah ustaz semayang pakai stokin. Dah lah jari ibu nampak kat orang, tumit pecah lagi tu. Allah, ustaz stokin ustaz tu kalau rendam sungai Tuaran mati boya ustaz. Boya pun timbul. Dia kata low profile. Bukan low profile ni ustaz. Allahu Akbar. Bila ustaz ni berjalan, umat Nabi ikut ni, unggas-unggas ikut seluar tu masam ikut. Maksudnya tak basuh. Aduh, kerjasama dan tolong menolong ini penting tuan-tuan, nak mengelak kita pada beranggapan negatif pada kerja kita. Saling tolong menolong. Barulah seronok kerja kita, betul tak?
Sama-sama, teamwork. Apa yang penting? Apa yang penting? Kerja sama. Inilah tuan-tuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Buat bagi cantik kerja-kerja sama dan sebagainya. InsyaAllah barulah seronok kita. Baik, kita pergi cepat sikit nak habis dah. Prinsip etika bekerja diringkaskan. Pertama ni kerja kerajaan, kerja apa pun, yang pertama yang ni tuan-tuan, niat kena betul. Kerja kerana Allah, kerja kerana dunia, nak jadi kaya, kerja kena mengutarakan apa yang dikata. Aku nak jadi pekerja yang cemerlang. You can do it, ya. Yang ketiga, perlakuan yang baik. Ini penting. Yang keempat, berdisiplin. Ini cukup susah tuan-tuan. Nak berdisiplin cukup susah, betul tak? Cukup susah. Kita rancang, tengok cantik, 5S, 5 apa semua. Cukup cemerlang. 5S. S tu bukan S lain, kena tukar tu, susun sisih tu kena tukar yang lain pula. Sebab apa? Dia pun tak berdisiplin macam mana? Penggerak ke arah kebaikan. Bila kita ni orang yang terbaik, cantik, orang kan nak tiru dengan kita. Orang tengok, kak ni, saya tengok kak ni, saya sejuk hati tengok kak ni, bersinar tengok kak ni. Kiri kanan atas bawah dagu pun bercahaya aja. Orang tengok muka dia kat bawah dagu bercahaya. Memanglah kerosang. Ada kerosang. Guru aja. Kadang-kadang makan, tu bosak kerosang tu, sak penumbuk tu duduk goyang. Ni. Biarlah orang tengok kita suka, cantik. Betul. Saya ada seorang sahabat saya suka sangat. Bila duduk dengan dia ni dulu di universiti ni, dia sentiasa kemas. Baju Melayu ni, kerah cantik, butang sama ni. Ada butang baju ni kemas, pakai segak. Kan? Kalau dia lalu dengan dia tu wangi je. Macam nak makan aja kita tengok dia. Bau vanila saja. Kan? Segak kemas. Itu personality yang ni. Kan? Begitu juga dengan ustazah. Ada kadang-kadang orang tengok ustazah ni cantik, cute, senyum je. Dia tak tahu ustazah tu 1001 masalah tu ada. Tapi ustazah ni penampilannya bagus. Kak, saya nak jadi macam kak lah. Saya tengok kak ni tenang. Dia kena bangun tahajud. Cik, kononnya begitulah. Bangun malam. Ya, saya bangunnya tapi bangun kencing. Baik, nilai-nilai utama dalam etika kerja. Ya. Ada berapa 7 kan ni? Yang pertama amanah, kita ulang balik. Yang kedua benar. Yang ketiga bijaksana. Bijaksana, bijak sini, kena bijaksana tuan-tuan. Kalau ada fast track, kita bagi fast track. Tuan-tuan jangan kekal duduk begini. Kalau ada peluang sambung mengaji, diam-diam kena sambung. Barulah peluang anak-anak kita, insya-Allah. Ya. Yang paling yang tak boleh lupa tu adalah bersyukur. Syukur ni macam mana? Duit gaji kita dapat, kita sedekah untuk kebaikan. Walaupun RM10, kita tak pernah sedekah. Last kamu sedekah duit gaji kamu bila? Ada tu masa Sabata datang. Sabata tu yang tu RM2 je. Allahu Akbar. Lamanya kamu tak bersedekah. Dedikasi kena tegas pada diri sendiri. You kata you kena buat. Ikhlas. Kena ikhlas. Bagi makan ke anak, jangan duk merungut bagi makan ke anak. Bagi makan isteri, jangan duk merungut. Keikhlasan kata ni. Menyesal aku didik engkau, menyesal aku pergi sekolah engkau, menyesal aku beli ayam apa semua bagi engkau makan. Engkau ni pemalas. Jangan duk sebut macam tu tuan-tuan. Anak ni dia kena ada naluri tu. Ya. Kita kena tak apa, panggil dia kata, kamu ni cemerlang, terbilang, gemilang kamu ni. Sebut begitu. Penyayang. Penyayang apa? Sayang pada siapa? Sayang pada tempat kerja kita lah. Pekerjaan kita sayang. Sayang tak pekerjaan kita? Sayang. Kita sayang pekerjaan kita. Ya. Sayang pekerjaan kita. Kita sayang, kita buat yang terbaik. Bukan ada gaduh siapa pun. Di tempat saya tu ada seorang pakcik ni kerjanya tutup lampu LPG je dan buka pintu pagarnya. Tapi dia kerja tu dah 22 tahun. Tak ada siapa, waktu cuti sekolah pun dia seorang-seorang duk jaga.
Masa ribut gering tu duduk lari sembunyi di bawah bangunan, takut. Tapi duduk jaga juga walaupun ribut pun dia sayang. Inilah pekerjaan saya, Ustaz. Apa lagi saya buat? Saya sayang pekerjaan. Oi, bangga saya. Ya. Baik tuan-tuan. Nak habislah sikit lagi, tinggal 3 minit lagi. Ciri-ciri pekerja yang profesional. Please, tuan-tuan kerja jangan anggap begitu. Cari ilmu. Cari ilmu, baca buku. Sacrifice duit ringgit kita sebulan beli buku bekerja kan? Untuk tambah ilmu pengetahuan tentang bekerja kita. Kalau boleh kita kena jadi pakar. Pakar apa? Pakar dalam bidang kita. Jangan kalau kita bendahari itu balik-balik query bila nak siap kita ni. Kena mahir, kena committed, kena bertanggungjawab dan berpribadi mulia. Ini ciri-cirinya, tuan. Penutuplah. Penutup kepada ceramah kita hari ini. Ya. Wa anna hadhihi sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, inilah agama kita yang ajar kita untuk bekerja. Maka hendaklah kamu menurutinya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain. Allah sebut dengan kita, jangan kita buat jalan yang lain. Cari kerana jalan-jalan itu yang mencerai-beraikan kamu daripada jalan-jalan Allah. Ya. Allah, terima kasihlah kepada ustaz yang tolong jaga anak ustaz tu. Ya. Baiklah tuan-tuan, jadikanlah kerja sebagai ibadah. Moga ia jabatan ke syurga insya-Allah. Ya. Orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.